إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم واحلل عقدة من لساني ولا حول ولا قوة إلا بالله. Surah An-Nur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Surah An-Nur terdiri daripada 64 ayat. Tergolong daripada golongan surah Madaniyah, diturunkan di Madinah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Inilah satu surah, suratun anzalnaha, yang kami turunkan akan dia dan kami wajibkan hukumnya. Serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata. Serta supaya kamu beringat, yakni mengamalkan akannya. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah Ta'ala. Jika benar kamu beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, dan dah saksikan hukuman seksa yang dikenakan pada mereka oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ini ayat berhubung dengan masalah hudud. Az-zaniyah, dalam unsur-unsur nafsaniyah, unsur-unsur nafsu, didahulukan perempuan. Perempuan. Kalau unsur keganasan, iaitu laki-laki. As-sariku was-sarikah. As-sariku, lelaki yang mencuri. Was-sarikatu, dan perempuan yang mencuri. Bab mencuri ni, bab ganan ni lelaki. Kalau bab nafsu, letak perempuan dulu. Sebab tu perempuan ni kalau tak ditaruh perasaan malu, saya dikejar lelaki. Tapi bila malu hilang, dia habislah. Malu tu bila hilang, dia tak rupa orang lagi dah. Binatang pun lagi baik. Allah. Lepas tu dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut apa? Al-war'u hasan. Warak tu adalah elok. Walakin fil ulama'i hasan. Tapi pada ulama' tu lebih elok. As-sakha' hasan. Sifat pemurah tu elok. Walakin fil aghniya'i ahsan. Tapi pada orang kaya lebih elok.
Wal haya hasan, malu tu elok, walakin bin nisa ahsan. Tapi pada perempuan lebih elok. Sebab perempuan kalau tak ada malu habis cerita. Tafsirnya Allah SWT berfirman dalam ayat di atas. Ini adalah satu surah yang kami turunkan dan mewajibkan ketentuan-ketentuan hukum yang diterangkan dalam ayat-ayat hendaklah diperhatikan dan dilaksanakan, bukan dibaca saja. Ya, di musabakah saja. Hukum tak dijalankan. Ya, kemudian nak buat keluhan, kenapalah gejala sosial gini-gini. Bahkan sosial begini. Jadi terbalik ini. Ya, tak dijalankan syariat hukum Allah Taala, tunggulah. Bala dari Tuhan akan turun, macam-macam masalah. Allah. Hendaklah diperhatikan dan dilaksanakan, ya, yang diperintahkan dan apa yang dinyatakan halal hendaklah dilakukan. Yang halal tetap halal. Sedang apa yang dilarang dinyatakan haram hendaklah dijauhi. Itu saja. Kan? Dua perkara bukan payah sangat, tapi dengan nafsu berlawan itu jadi berat. Ad-dinu syatran. Dia dua syatar agama ni, dua bagi. Fi'lul ma'murat, buat apa disuruh, wa tarkil manhiyat, tinggal apa dilarang. Tu je. Tapi bawah dia banyaklah. Apa yang disuruh minal wajibat wal mandubat, benda yang wajib, benda sunat. Apa dilarang minal muharramat wal makruhat, benda yang haram dan benda makruh. Itu maknanya. Kemudian duduk kebahagiaan dunia manusia, dunia akhirat di situlah. Sejauh mana mereka dapat mentaati sepenuhnya perintah Allah Ta'ala. Guna ayat yang kedua, menentukan hukum yang mesti dilaksanakan terhadap orang-orang yang berzina. Laki-laki ataupun perempuan. Apabila jelas perbuatan zinanya, nampak terang. Dalam hadis menceritakan apa? Macam batang celak masuk dalam celak. Kalau duduk dalam simut doang sekalipun tak nampak, tak ada jalan ni kan. Ya. Dia tak ada pakaian dalam selimut, berguling apa semua, tak nampak, tak boleh jalan ni. Haram-haramlah berdosa besar. Bukan senang, ada syarat semua sekali, cukup lengkap baru dia jalankan hukum. Ataupun dia mengaku. Itu lain. Dan akan dijatuhi 100 kali sebatan. Tapi bukan sebat macam kita ni. Sebab kita angkat kulit tuan 5 kali dah meleleh darah. Dia angkat rotan tak boleh lepas daripada bau. Ya, dia semua mana untuk mengajar. Ya, untuk mengajar. Sebab dia kena saksikan tadi. Bukan buat seorang dalam bilik rotan tak jalan. Mesti wal yashhad indahuma ta'ifah minal mu'minin. Kena ada satu kumpulan orang buat, biar orang dapat tengok, biar dia rasa malu, biar dia rasa serik. Itu tujuan nak mengajar gitu. Dan pelaksanaan hendaklah dilakukan di hadapan orang ramai, iaitu disaksikan oleh golongan orang-orang mukmin. Yang menyaksi dapat pengajaran, yang dikenakan hukum pun merasa insaf. Dan para ulama membagikan zina kepada dua golongan, yang belum berkahwin dan yang telah berkahwin, dipanggil muhsan. Yang dah berkahwin dipanggil muhsan. Golongan pertama ialah orang-orang yang belum berkahwin. Hukumnya jika berzina adalah 100 kali sebatan. Ya. Sebagaimana ditentukan dalam ayat di atas. Dan sebagai tambahan dikeluarkan ia daripada negeri, diasingkan selama setahun. Ya. Dia kena melancung setahun. Buat ihram. Bagi golongan kedua pula yang dah berkahwin, orang yang sudah berkahwin, hukum dengan rejam habis terus. Rejam sampai mati. Hantar balik je lah. Kau dah bernikah baik, kan? Kau pergi cari benda yang tak elok. Jadi hukum dah siap. Ya? Tak perlu takut kepada benda. Sebab apa yang takut? Orang yang takut orang yang berzina. Ya? Orang bising-bising kau berzina ke tanya dia. Tak apa yang kau takut. Hukum untuk pesalah
Kamu bersalah ke? Tak. Tak dah lah pula. Kan? Kau sekarang lagi pula. Kan? Macam. Atau hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu beriman, itulah dia. Kalau lawan, rosak iman. Sebab dalam ayat dia kata, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau mu beriman kepada Ta'ala dan dari akhirat, itulah dia. Kemudian hujah yang menjadi sandaran para ulama bagi fatwa tersebut ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhari, bahawa pada satu ketika datang dua orang lelaki kepada Rasulullah SAW mengadu, berkata, salah seorang daripada mereka, yakni puteraku yang bekerja sebagai pegawai di rumah sahabat itu, telah berzina dengan isterinya. Dan aku telah memberi kepada sahabatku ini sebagai tebusan dosa, ialah seekor kambing dengan seekor anak kambing. Namun aku mendengar dari beberapa orang bahawasanya puteraku harus menerima hukuman 100 kali sebatan serta setahun pengasingan, kena buang daerah. Sedangkan isteri sahabatku harus menjalani hukum rejam. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi ta'ala. Al-walidah wal ghanam raddun alaika wa ala ibnika mi'atu jaldatin taghribu amin waqdu ya atis li rajulin min aslam ilam ra'atin haza fa ini tarafat farjumha." Demi Allah, nyawaku berada di dalam tangan, dalam kekuasaan Allah. Tentu aku akan memberi keputusan di antara kamu berdua sesuai dengan kitab Allah Ta'ala. Jadi jangan risau, aku akan berhukum. Nabi SAW kata apa? Dengan kitab Allah Ta'ala. Apa dalam Quran, kitab itulah dia. Kambing-kambing hendaklah dikembalikan, dibawa balik. Tak ada kena-mengena dengan kambing. Dalam bab zina, tak ada kena-mengena dengan kambing, itik, ayam, lembu, tak ada. Tuan dia tu kena sesar. Kalau dah sudah rejam, tu dua. Sesar, rotan, rejam. Tu. Allah. Kambing-kambing hendaklah dikembalikan dan putera patut menjalani hukum 100 kali sebat ditambah pengasingan, maknanya dibuang daerah, dijauhkan daripada kampung halaman selama setahun. Dan pergilah engkau wahai Anis, perintah Rasulullah SAW ini kepada salah seorang sahabatku, lihat isteri orang itu, jika ia mengaku berbuat, laksanakan hukum rejam. Hukum, maknanya laksanakan hukum rejam kepadanya. Sebab seperti lain-lain. Yang ni dah berkahwin. Dah jadi isteri orang. Dia pergi berzina pula dengan jantan lain. Kan? Itu hukum dia rejam sampai mati. Biar dia mati. Benda-benda macam ni, benda penyelesaian daripada Tuhan Pencipta sendiri. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan hukum. Kalau tak jalankan hukum, apa jadi tuan? Anak celah longkang, anak gantung kat masjid, makan budak dia bagi makan anjing. Anak dalam tong sampah pun ada tuan. Pak buang sampah apa, disumbat anak dalam apa, lubang jamban pun ada. Macam-macam tuan. Lebih teruk daripada binatang. Binatang pun tak buat kerja macam tu. Sebab apa? Dia ikut bertuhankan nafsu dia. Bila dah jadi, dah tak boleh nak ulur belakang, dah malu, dia buat kerja muka-mukan. Dah ada berzina satu hal, anak tu pula dia buat macam-macam. Dia buang, bagi makan anjing pun ada tuan. Dia dah hilang akal, lebih teruk daripada binatang lagi. Sebab tu Islam letak hukum macam ni. Jangan jadi taraf binatang manusia tu. Dia jaga status dia sebagai insan manusia. Macam hukum kerat tangan juga. Kerat tangan besok, kerat tangan sini. Doktor suruh kerat kat sini, kau diam. Kan?
Doktor kata kat sini kencing manis, orang tak nyap. Nak selamatkan satu nyawa, mencuri kat tangan ni selamatkan orang. Hari ni tengok dia merompak berjamaah kan. Bukan seorang. Tu hukum tengok, hukum Allah Ta'ala ni cantik. Semua dah siap. Pencipta kan. Kereta rosak, kembali ke lah tempat kedai kereta. Jangan pergi kedai apa? Kedai motor. Atau pergi kedai baju lah. Kena kembali pada Tuhan ni. Alam ni siapa punya? Kembali pada Tuhan ni lah, untuk menguruskan mana. Allah. Kemudian selain hadis Sayyidina Abi Hurairah di atas, Imam Malik pun meriwayatkan daripada Ibnu Abbas sebuah khutbah yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Bukan Sayyidina Umar baca Indonesia. Kan baca laju kan dia kata Sayyidina Umar buat cakap Indon belakang, banyak kacau je. Diucapkan dalam oleh Sayyidina Umar. Kalau dalam bahasa Indonesia ni sebagai berikut. Wahai manusia. Kena baca macam dia lah. Sesungguhnya kan, kita dan gitu. Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Nabi besar kita Muhammad SAW dengan benar dan telah menurunkan Al-Quran kepadanya. Maka di antara ayat-ayat terdapat ayat rejam yang telah kami baca dan menghafalnya, dan Rasulullah SAW telah melaksanakan hukum rejam dan kami telah melaksanakan sesudah baginda SAW. Maka aku bimbang, aku khawatir pada satu masa kelak orang akan berkata kami tidak mendapat ayat rejam. Ayat rejam. Sebab apa? Sebab dalam Quran yang ditulis tak ada ayat rejam. Ayat tu ada, tapi tidak dimaktub ke sini. Di dalam Quran ada ayat yang dipanggil apa? Nasah, hukum. Tapi kiraat dia tak nasah. Lakum dinukum waliyadin. Ayat ni mansuh hukum. Tapi kiraat tak dimansuhkan, dibaca. Tapi hukum dinasahkan. Dia naik lagi. Lakum dinukum. Bagi engkau, agama engkau kafir. Bagi kita, agama kita. Maka dinasahkan ayat ni. Hukum, dia naikkan lagi semutabat. Dipanggil ayatul saif. Ayat perang pula lagi. Tak ada kata lagi kau tak angkat senjata kan. Jadi kafir harbi sesah ni. Ya. Adapun dalam masalah orang berzina ni, dikenakan hukum rejam. Ya. Itu ayat Quran tapi tidak ada dibaca dalam mushaf. Ni aku bimbang kata Sayyidina Umar. Aku takut besok orang kata tak ada pun dalam Quran. Padahal kami ingat ayat rejam ini dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka aku khawatir bahawa pada satu masa kelak orang akan berkata kami tidak mendapat ayat rejam di dalam kitab Allah. Maka tersesatlah mereka dengan meninggalkan suatu kewajipan yang telah diturunkan oleh Ta'ala, ketentuan hukum rejam di atas orang yang muhsan, yang sudah mereka itu merasa jima yang halal. Lelaki atau perempuan ini tak ada beza. Yang berzina adalah benar dan tercantum dalam kitab, ya, Allah Ta'ala, wajib dilaksanakan jika terdapat bukti pengakuan atau tanda-tanda mengandung, ya. Sebab bab maruah ni tinggi kan. Kalau orang tuduh je, tak ada saksi, dia pula kena balun 80 hutan. Dia kata orang zina, saksi tak ada. Jawab pasal kena lengkap saksi semua siap baru buat pengaduan. Kalau tidak kan makan diri balik. Sebab ni masalah muru'ah, yang maruah harga diri kan. Dia jangan tuduh orang sebarang, dia kena sesah balik 80 hutan. Sebab bagi orang yang dah berzina, ikut ulama mereka mana afdal, afdal dia kembali kepada Ta'ala. Ya. Sebab seorang tu pernah berlaku, Nabi kata, betul engkau buat? Betul. Ke dalam kelambu? Tidak, tuan-tuan. Ke tepi-tepi sebelah kata. Betul masuk. Betul itu. Kau dikira apa kan? Mana kalau dia apa? Kalau dia mengelak, dia kata mungkin tidak tu. Tudra'ul hudud bisyubhah. Ditolakkan hudud dengan ada syubhat. Apa mana ditolak? Mana tak dilaksanakan lagi. Bila ada syubhat. Kalau ada kesamaan,
dia tu tak lagi. Dia tepat betul baru dijalankan. Bukan tolak udud. Mantak dilaksanakan lagi hukum selagi ada syubhah. Ini peranan apa kan? Peguam bela lah. Dia akan datang ke syubhat, dia tanya, "Kat mana dia? Pakai apa?" Doa ada lagi. Dia ada syubhat, dia tak jalankan lagi. Tu peguam dia cas kawan. Awak kata dia berzina, dia pakai baju apa? Dekat mana? Macam mana? Satu-satu kalau sepat, detail, tepat, habis. Jalan. Kalau dia kata dia tak jalan. Kalau dia melakukan, dia tanggung dosa lah. Tapi hukum tu, dia kena clear betul. Dan jelas betul, dia tak ada lagi. Waktu nak report betul-betul. Dia segegak orang. Dia kena bukti tepat. Sebab apa ni? Ini masalah muru'ah, masalah marwah. Bukan kecil-kecil anak. Besar hukum dia. Sebab Islam jaga. Waktu saksi pun 4 orang saksi. Lain semua 2. Saksi 2 orang. Dalam bab zina 4 saksi. Yang adil. Sebab masalah marwah tinggi. Kalau tidak kan orang bagi tuduh dia. Dia berzina kacau. Allah. Qala Allah Ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyatan. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Bi ayat mansukh. Lelaki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina. Itu maknanya. Atau perempuan musyrik. Melainkan dengan perempuan yang berzina juga. Atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina itu pula lazimnya dia tidak ingin berkahwin dengan melainkan dengan lelaki yang berzina dan musyrik. Itu perangai dia. Dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. Tengok uraian dia. Tafsirnya maksud ayat ini ialah tidak patut orang beriman berkahwin dengan penzina. Maknanya nahi itu. Tapi ayat telah dimansuhkan. Demikian pula sebaliknya. Atau maksudnya ialah seorang laki-laki penzina tidak akan mendapatkan perempuan yang mahu dicampuri, disetubuhi melainkan perempuan yang berzina sebab kepala dia. Atau perempuan yang musyrik, yang kafir, dia pelacur, yang tidak merasa bahawa perbuatan itu haram. Biasa begitulah. Yang kotor tempat kotor. Dengan berdalilkan pada ayat ini, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahawa tidak sahlah perkahwinan orang laki-laki yang baik dengan perempuan yang berzina pelacur. Ini pendapat ini. Sebelum ia belum bertaubat. Kalau bertaubat, tak apa. Demikian pula perkahwinan seorang perempuan yang baik, yang bersih dengan seorang penzina laki-laki, kecuali kalau dia sudah bertaubat. Riwayatkan sebab itu maknanya apa? Islam jaga dan kita nak serah anak kita nak kahwin besar ni kan. Seolah kita memperhabakan pada suami, seolah begitu. Maknanya dia akan taat pada suami dia. Jadi kalau kita bagi suami yang tak elok, itu satu kezaliman besar. Dia pada semayang dah tak semayang. Sebab apa? Jantan tak semayang. Tambah pula buat pahaman agama lain pula. Wah, ilmu hakikat isi lagi. Isi neraka. Ada kan tak payah semayang pakai niat. Habis. Pada buat begitu je, nikah dia terpasar. Dia duduk berzina lagi. Tak sah. Bahaya. Lepas tu suruh tengok betul nak jadi menantu kita tu perhati. Biar orang yang berpegang kuat dengan agama Allah Ta'ala. Baru selamat. Sebab anak ni kalau dia sayang anak. Kalau tak sayang anak, dia pakai bagi dan dia tengok, wah, kaya-raya, wah dia bagi. Rupanya, macam-macam hal jadi. Tak tahu ke mana agama dibuang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun harramallahu alaihimul jannah. Mudminul khamar. Wal'aquli walidain wallazi yuqirru fi ahlihi al-khubus." 3 golongan yang diharamkan dalam memasuk syurga ni ialah pencandu khamar. Candu mana apa, orang ketagih arak.
Mudmir mana orang, mudmir khamar orang yang mengekali minum arak sampai ke mati benda tu kan, dia ke darah arak gitu. Kemudian penderhaka kedua ibu mertua, ibu bapa dia lah. Penderhaka kepada kedua orang tuanya dan orang yang membiarkan perzinahan di dalam keluarganya. Ya, keluarga dia berzinah saja dia. Jantan bawa bini dia biar. Jantan lain datang bawa anak dia saja dia. Teruk tuan-tuan. Ada setengah tu main tukar-tukar pun ada. Ada tentera itu juga ni. Ada satu budak gitu. Dia tukar-tukar bini kan. Dia pakai bini dia pakai bini. Oh, itu lebih teruk daripada babi kan. Babi pun tak tukar. Ya, yang teruk. Manusia kalau jatuh teruk. Kalau tinggal agamanya memang teruk. Tak ada rupa orang. Macam-macam pesen tadi. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Abu Daud As-Sijistani daripada Amr bin Yasir, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah dayyus. Tidak akan masuk dalam syurga orang yang dayus. Dayus adalah seorang lelaki yang tidak acuh melihat seorang keluarganya berzina. Bini dia berjalan jantan pun tak kisah. Dari kawan dia gitu. Wah. Sedangkan bercakap tak boleh dan tak dibenarkan. La yatakallamu mar'ah bi ghairi izni zawjiha. Tidak dibenarkan perempuan bercakap dengan lelaki. Dengan tadi izin suami. Kalau izin suami ke ada masalah perniagaan ke apa nak urus dia itu lain lah. Ini saja dia bergayut. Oh, apa buat macam kawan pula. Padahal dia isteri orang. Dan ni pula mana jantan orang lain. Oh, bahaya ni. Bila dayus apa? Dayus la yadkhulul jannah. Dayus tak masuk syurga. Tak masuk syurga terus ke? Ada tafsir pula. Banyak hadis-hadis macam ni. Ya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Takkan masuk ke syurga orang yang dalam makna ada sebesar zarrah sifat takabur dalam hati dia. Ya tu tak masuk, apa maksud dia? Adakah tak masuk terus? Sedangkan dalam hadis lain pula takkan kekal dalam neraka walaupun ada orang sedikit daripada iman. Maka ulama tafsirkan tak masuk tu tak masuk selagi belum habis siksaan dia. Ya, habis kes dia tu kalau dia ada iman masuk juga akhirlah. Tapi kalau tak ada iman terus tu tak adalah. Itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Qala Allah Ta'ala walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di zalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ini orang menuduh pula ni. Bukan dia tuduh tak kena, dia kena sesal balik. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara, perempuan ni yang salihah, yang bagus menjaga diri akhlak, tiba-tiba dituduh ni kawan, kan? Kemudian mereka 8 tadi. Kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi. Dia kena bawa arba'ati syuhada, 4 saksi. Maka kalau tidak bawa, maka sebatlah 80 kali. Dia pula kena balun. Sebab yang menuduh mesti siap. Mesti ada saksi, ada bukti, semua siap. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya. Orang yang menuduh tadi dah kena 80 hutan. Dia punya persaksian sampai ke mati tak boleh terima. Mana tak boleh bawa lagi mahkamah nak saksi tak ya. Itu keras sekali syarak ni. Sebab apa ni masalah maruah dia guna. Kerana apa? Mereka adalah orang yang fasik. Ya, orang yang fasik. Itu orang zina, ada tuduh orang liwat ke apa semua kan, mana saksi ni? Ya, walaupun orang tu buat, kalau dia tak ada saksi, dia kena ulandan. Sebab benda ni kena benda yang besar. Dia kena jaga betul. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu, ya, daripada kesalahan yang tersebut, serta memperbaiki amalannya. Nampak dia dah bertaubat, amal pun dah bagus, kan? Maka sungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Bertaubat, barulah dia punya apa? Oleh saksi dia terima. Kalau tengok tak ada kesan ni, kita buat serupa yang kan ni. Saya tak terima saksi. Sebab saksi ni besar dalam mahkamah.
Ya, dia boleh menyebabkan kes sabit atau kes itu terangkat. Ya, itu saksi. Kalau jadi saksi tak hara untuk pasal, jawab dia berat. Hukum takkan duduk dengan sebenar maknanya. Ya. Allah Karim. Kecuali orang yang bertobat, Allah Ta'ala terima tobat lagi. Tobat 3 peringkat. Kalau dia dengan Allah Ta'ala sahaja 3 syarat. An-nadam, al-iqla' wal-azm. An-nadam dia kena sesal sesesal-sesalnya. Kemudian dia azam tak akan ulang lagi. Kemudian ditinggal benda tu. Itu kalau dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia dengan orang, tambah satu lagi. Kenapa? Istihlal, minta adal. Kalau ganti, kena gantilah. Barang dia curi ke dia apa semua kan. Kecuali orang tu halalkan lain. 3, 4. Yang satu lagi, yang peringkat ketiga, tambah satu lagi. Ini yang paling berat. Iaitulah dia murtad keluar pada agama. Ya, maka sekadar tu dia kena tambah apa lagi? Tambah. Dia kena mengucap. Dia tolak hukum Tuhan. Berceramah macam orang gila dan menghina hukum Allah Ta'ala. Dia kena tarik balik. Dia kena bertaubat, sesal, menyesal, tinggal perkara tu. Kena tarik balik ucapan dia dan kena tambah syahadah. Kena mengucap balik. Sebab dia dah kafir kan. Dia dah murtad. Kena ucap balik. Itu paling besar. Dia 3 peringkat tuan-tuan. Jadi orang-orang perempuan yang elok, puan salihah, dia tuduhnya kawan tu. Dia tuduhnya berzina macam-macam. Tak ada saksi, dia kena balun 80 rotan. Ya. Tafsirnya ayat ini menerangkan hukum 80 kali sebat bagi orang yang menuduh wanita yang baik. Dituduh apa? Berzina. Tanpa mendatangkan 4 saksi yang membenarkan tuduhannya itu. Selain hukuman 80 kali sebat, si penuduh yang gagal membuktikan kebenaran tuduhannya mendatangkan 4 orang saksi tak ada, maka dia akan diterima, tidak akan diterima. Maka tidak akan diterima kesaksiannya. Selama-lama dia tak diterima. Ya. Allah. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Abadan tu selama-lama tak diterima. Allah. Kecuali jika mereka bertaubat. Dia dah mengaku dia bertaubat, kemudian nampak tanda-tanda dia, ya. Dan memperbaiki dirinya, nampak akhlak dah berubah. Maka Allah SWT pengampun, maha pengampun lagi maha penyayang. Dan qala ta'ala walladzina yarmuna azwajahum ila akhir. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Kami meriwayatkan kata Imam Nawawi dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sa'id bin Hakim radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza khafa an yusiba syai'an bi'ainihi qala Allahumma barik fihi wa la tadurrah. Apabila Rasulullah SAW khawatir matanya akan menimpa sesuatu, baginda SAW mengucapkan doa dia, mohon kepada Allah SWT, Allahumma barik fihi wa la tadurrah. Apa doa itu? Ya Allah, berkatilah ia dan jangan merosakkan, janganlah bagi mudarat kat dia. Ucap mata tadi kan, itu doa tu. Dan kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a syai'an fa'ajabahu faqal, ma syaa Allah la quwwata illa billah lam yadurrah." Ya. Siapa yang melihat sesuatu dan membuatnya terkejut, fa'ajabah, dia rasa ta'ajub, kemudian mengucapkan pula, ya, masya Allah, la quwata illa billah, jawab dia, lam yadurrah. Bacaannya mana? Masya Allah, la quwata illa billah. Dekat tu.
Masya Allah, mana atas kehendak Allah. Semua ni kehendak dia. Tiada kekuatan selain milik Allah Ta'ala. Tidak ada daya upaya melainkan dia sendiri. Jawab dia apa? Lam yadurrah. Nah, saya tidak akan berpengaruh apa-apa bagimu. Manusia akan kena mudarat dan sebagainya. Yakin dengan pertolongan Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa ni. Wa qala al-Imam Nawawi. Imam Nawawi kata lagi, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, banyak ambil kitab ni. Daripada Sahal Ibn Hanif radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu fi nafsihi aw malihi falyubarrik alaihi fa innal aina haqqun." Apabila salah seorang di antara kamu melihat satu yang menakjubkan pada dirinya dia sendiri atau hartanya, hendaklah ia memohon, hendaklah dia mendoakan keberkatan padanya, kerana mata hasud nyata adanya. Ya, orang yang elok pandangan hasad ni banyak. Baru tu minta Allah Ta'ala berkatkan. Tu. Fal yubarik. Ya, minta doa Allah barik. Ya Allah beri berkat fihi wala tadurrah. Bagaimana hadis di atas ni. Dia je Tuhan, semua dia. Apa masalah pun minta dengan dia. Kan? Segala-gala dia yang punya. Dia Tuhan segala-galanya. Dan kami riwayatkan, kata Al-Imam An-Nawawi lagi. Satu lagi hadis. Dalam kitab Ibn Sunni. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'a ahadukum min nafsi wa wa malih wa a'jabahu ma yu'jibuhu." Kalau gitu fal yad'u bil barakah. Ini umum. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang menakjubkan pada dirinya atau hartanya, hendaklah ia mendoakan keberkatan padanya. Ya, doa berkat. Yang tadi atas tadi Nabi tu doakan, hadis tu doa Nabi sendiri, Allahumma barik fi wala tadurruh. Itu doa dia kan panjang sangat, ya. Jadi Imam Abu Muhammad Al-Qadhi Husain dari kalangan sejawat kami, sejawat kami semasa dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitabnya At-Ta'liq fil Mazhab, dia menyatakan apa? Sebahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melihat kaumnya. Mana satu ketika Rasulullah lihat kaum, dia menganggap jumlah kaumnya ramai dan hal itu membuatnya berasa takjub. Ramai dia macam kan? Kita begitu ke? Ramai kan pelik. Dia rasa takjub. Tiba-tiba hanya dalam satu jam je, sekitar 70,000 orang daripada umat tersebut mati. Tombak mati. Buah. Maka Allah SWT pun mewahyukan kepadanya, annaka intahum. Intahum. Walau annaka iza intahum hassantahum lam yahliku. Qal wa bi ayyi syai'in ahassinuhum. Bi ayyi syai'in ahassinuhum. Fa auhallahu ta'ala ilaih taqul hassantuka bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankum as-su'a bila haula wala quwwata illa billahil azim. Itu bacaan dia. Sesungguhnya engkau melihat mereka dengan mata hasud. Seandaikan ketika engkau melihat mereka lalu engkau membentengi, pakai hisin apa benteng ni? Kalau banyak husun, ya, ada husun mani'ah banyak kan? Lama baca husun itu benteng. Membentengi dia, pasti mereka tidak akan mati. Ini makna bukan tolak kadar ni. Nak ceritakan kelebihan
bacaan husun tadi itu. Semua itu dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Nabi tanya, dengan apa aku membentengi mereka? Allah SWT mewahyukan kepadanya, engkau ucapkanilah. Ini benteng dia. Hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abadah wa dafa'tu ankumus su bila haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aku membentengi kamu dengan bacaan zat yang maha hidup. Bil hayy, aku benteng kamu dengan apa? Keberkatan nama Allah Ta'ala Al-Hayy yang hidup, Al-Qayyum yang mentadbir, menghidupkan, menjaga semua sekali, yang tidak pernah mati selamanya. Dan aku membela kamu dari keburukan dengan bacaan tiada daya upaya itu. Wadafa' tu mana aku tolak, mana aku depend kamulah dengan ni ayat ni. Ya, dengan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tadi daya upaya dan kekuatan selain milik Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Ulasan pada kitab karya Al-Qadhi Husain tersebut mengatakan sudah menjadi kebiasaan Al-Qadhi rahimahullah ta'ala apabila melihat perkara sahabatnya, kemudian sifat-sifat dan keadaan mereka membuat ta'ajub, beliau membentengi dengan bacaan dia. Ya, itulah bacaan yang diajar oleh Nabi SAW di atas ini. Kemudian wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Inna khaira kullahu bi anta bina. Ya Karim ya Rabb.